So now it has been a neon effect. Very simple. Use outer glow using appearance. Okay, using appearance, outer glow. Click on the effects button. Mode must be normal. Opacity 75%, blur 5 point. Then I use a purple color. Lepas tu siap lah. And then change the color, that grey, the grey one that we are creating just now, into white. So you can see the neon color here. Okay. Secondly, we would like to create a neon text. I'm using text. Okay. So let's say we are creating the access granted. So what kind of font that we are using? Let's say I'm using the Anurati. Access granted. Okay. You can choose whatever font that you like. Right. And then I create outlines out of this text. Okay. We must create an outline for this text. And afterwards, click on appearance. Again, appearance macam matahari ni. Ni. Kalau tak nak klik matahari kat ni, kat sini pun boleh, kat properties ni. Tekan effect ni pun boleh. Stylize, outer glow. Okay, I'm still using the same color, purple pink ni. Click OK. Click on preview to see the color of the glowing. I'm using normal mode. Okay, and click OK. Right now, we wanted the fill to be whitey. So the text already become glowing. It's like neon color. Okay. As if like if it is on the billboard, a black billboard like this. So you can see it's glow over the black rectangle box. See? Access granted. Right. Oh, this sudah. Okay, so now we have created a neon text and a neon shape right here, just using the outer glow. So designing using Adobe Illustrator is about for you to be creative. Okay, to be creative, to apply all this knowledge, the effects that we have in Illustrator upon our materials, upon our elements in our computer. For example, macam tadi kita guna shape dengan text saja. But when we put certain effects, dia akan jadi sesuatu yang menarik. Just like this. Right. So I would like to tell you about few rules. Apa rule yang saya nak cerita ni? Especially when we are using any logo. Okay. When it come to logo macam ni, you boleh download daripada corporate UiTM.
download daripada corporate UiTM. Memang boleh edit dekat Adobe Illustrator. Let's say kita gunakan campus Gamat punya logo. Right. So rule of logo like this. The organisation already tells you to use this kind of color. Kalau backgroundnya hitam, sama ada begini, yang hitam berwarna, ataupun transparent belakang dia macam ni, yang putih di tengahnya, ataupun di tengahnya yang transparent. Ni kalau background hitam. Kalau background dia putih ataupun boleh nampak, kita akan gunakan logo sebegini. Okay. Right. But the thing is, most of the design especially comes from the student. Dia punya logo dia jadi begini. Sama ada gemuk, ataupun dia jadi kurus sangat. So this is something that is prohibited. Tak boleh. Tak boleh buat macam ni. Yang ini tak boleh. Yang atas ni. Ini pun tak boleh. Ini pun tak boleh. You must use the correct shape of the logo. Tak boleh ubah-ubah suai macam ni. Tiba-tiba kurus lah pula. Tiba-tiba gemuk lah pula. Dia sama macam orang buat gambar you gemuk. Ataupun buat gambar you kurus. Tak ada siapa suka. Dia nak originally. So how do you want to shape this image? Tekan shift dan jangan lepas. Dia akan berubah cantik saja mengikut bentuk asal. Bila you tak tekan shift, tu yang jadi macam ni. Ada setengah tu gemuk, ada setengah tu kurus. Okay, saya pasti kadang-kadang kita download daripada Google Image je. Kan? Kat Google Image, dan kita pun type je lah UiTM logo. Copy dari sini. Even though you copy from here, contoh macam ni, saya copy je. Copy image. And I paste it on my Adobe Illustrator. Sama juga. Kita jangan tiba-tiba nak bagi dia kurus, nak bagi dia gemuk. Okay. In fact, color dia pun tak sama dengan logo yang sepatutnya. Nampak? Kalau kat internet ada orang ubah suai ni, nampak? So, tekan shift, jangan lepas. And then resize. Resize your logo properly. Jangan suka-suka hati je jadi tinggi, kurus. Nak cukup nak isi ruang yang sepatutnya, tak pada. Tiba-tiba jadi pendek, gemuk macam ni. Tak boleh. That is a rule. Okay, another one. It's about text. Text pun sama. Bila kita dah tulis, contoh macam ni, tiba-tiba kita nak gemuk, kecilkan dia. Ini namanya sampah. So, saya tak nak sampah dalam design you. Jangan hantar sampah, ya. Okay. Sepatutnya dia adalah seperti yang asal. Kalau nak adjust sikit pun boleh. Sikit lah. Jangan sampai nampak sangat. Obviously, sengaja ditinggikan begini. Kalau appropriate tak apa. Tapi nampak, kalau memang annoying dan nampak mata kita tengok pun tak seronok, nampak dia punya selekeh dia, tak payahlah kita buat. Okay. Right. Sama juga dengan logo, sama juga dengan teks. Same goes to the picture that you downloaded from the Google. Let's say you wanted to have the topic of health. Ada gambar dia macam ni kan. Contoh gambar-gambar sebegini. Tiba-tiba je gambar tu lonjong lah. Gambar tu kemek lah. Macam ni. Biarlah dia elok saja. Jangan tiba-tiba macam tu. Tiba kurus. Panjang. Pecah pula tu. Ataupun dia expand. Teruk sangat dia expand.
biar ada gambar yang sepatutnya gambar asal dia, kita just tekan shift, tarik. Kalau you adjustment you tak nampak sangat tak apa. Ni kadang-kadang nampak selekeh sangat lah. Macam orang tak boleh fikir. So jangan jadi orang yang tak boleh fikir. Buat assignment jangan asal boleh saja. Ingat, jangan sampai ada yang fail kelas e-publishing. Dalam sejarah belum ada. We don't be the one. Yang saya ajar lah. Kalau yang kelas lain ajar saya tak tahu. Okay. Right. So these are few rules, basic rules yang you sepatutnya dah tahu pun. Yang ni saya bagi tahu lagi. Okay. Just a reminder about the logo and the text. And remember, every text that you created must be an outline. Create outline supaya dia tak adalah berubah fontnya bila saya tengok nanti. Walaupun you dah jadikan PDF akan capture all the shape of the text. Tapi in your apa kita panggil AI file ni, mestilah create outline supaya kita tak boleh nak adjust dia dah confirm itu bentuknya, so itulah dia. Okay. So ada tak soalan pasal neon ni? Jadi ke tak? Ada soalan? Tak ada soalan. Okay. Kalau tak ada soalan, kita akan tengok benda lain pula. Before that, let's go to your classroom. Saya nak mengingatkan pasal kita punya carry marks. Okay. So assessment kita ada ini, infographic 20%. Kita ada image editing 10%, final project 40%. Right, and then kita ada 3 test. Nampak ni? Ada 3 test. Banyak test kan? Right. So test ni akan kita buat pada minggu hadapan, waktu kelas yang 2 jam. Bagilah. It's an online test. So I hope you prepare. Written test, you bacalah semua kita punya slides. Illustrator ni you practice. Photoshop pun sama, you practice supaya you ingat apa nak jawab. Semua ni akan berlaku selama 2 jam itulah. Okay. And then infographic, kita dah bagi topik rasanya. Tu healthy lifestyle. Submission of infographic adalah hari ini. So saya bagi you sampai tengah malam. Boleh? Kena hantar sekarang. Sampai malam. Sudah letak ke tempat nak submit? Itulah. Baru nak letak. So ni submission info grafik. Pada yang dah siap boleh teruslah submit. Okay. Alright. So due date dia hari ini sampai tengah malam. Nama dia assignment submission. Okay. So those who want to submit dah boleh submit lah. Saya letak submission atas sekali. Okay. So assignment submission ada dalam Google Classroom.
Okay, so upload both PDF and the PSD or AI file. Okay. Kembali kepada assessment. And this is the infographic. Infografik rubrik nanti kita tengok betul-betul apa yang diperlukan. Pastikan semuanya ada. Okay. And mostly kita gunakan kedua-duanya lah. To edit dekat Photoshop and then masukkan dekat Adobe Illustrator. Illustrator akan menyiapkanlah infografik kita. Right. So if you want to look at a sample of infographic, contoh yang saya pernah buat lah. You can go to Malaysian Citation Center. Saya tunjukkan link dia. Product and Services. Publication. This is my design. Saya bagi you link lah. Okay, this is the link. Tapi rasanya dia boleh buka semua tak? Takut di lock je. Alamak, dia lock lah. Dia bagi cover saja, tak bagi semua. Tak dapat nak tengok saya punya contoh design lah. This is what I have created for Kementerian Pengajian Tinggi. You can see the whole content here. Supposedly you can download everything. Tapi ni dia tak bagi pula. Dia bagi cover je. Sebelum ni dia bagi semua. Kena klik kat dia. Tak ada pula. Supposedly dia boleh download. Saya pun pelik. Yang ni bagi pula. Tak apalah, tak dapat tengok saya pun contoh. Infografik, dalam dekat cover tadi pun boleh nampak lah infografik tu. Sikit je lah. Ni. This is also called as infographic. The building, the logo of nation, statistic, the documents, the website, the settings. Tapi ini terlalu simple lah sebagai infografik untuk jadi cover kan. Konten ni banyak lagi lah. Okay. So, other than that, about your final project, we already decided our topic. Kita boleh tengok dekat komen komen bawah tu. Okay.
12 Julai mesti hantar. So you ada sebulan lebih kurang. Tak sampai sebulan. Dia tingkat dah hantar. So for group assignment, technology is our main thing. Main theme for the assignment. For grafik, harapnya tak ada yang lari tadi. Healthy lifestyle. So about your final project, you need to provide few pages. Dia dah di-set belum pages dia? Ni dah ada kat sini. 30 pages. Alright, so 30 pages. You already have a teammate. Everything must be submitted through Google Classroom. Walaupun dia dah hantar, contohlah ketua dah hantar, ahli-ahlinya pun kena hantar benda yang sama. Okay, so that it can be recorded inside Google Classroom walaupun benda yang sama. So, semua kena hantar sama-sama lah. Saya tak nak seorang je hantar. Okay, and then another one, it must consist of these parts. Semua ni. Okay, table of contents, headers and footers, page numbers, publication date. Ini lebih kepada the copyright information, publication date, publication name. Contoh macam ni lah. The author or editorial board, siapakah ahli-ahli you dengan nama metriknya. Kalau boleh letak gambar sekali. Minimum of 30 pages. Scan or capture picture or image. No downloaded image. Nampak tak? Kalau you nak download juga, mestilah dah diubah sesuai. Sebab gambar tu saya boleh cross check dengan Google Image. Boleh nampak kat mana you cari gambar tu. Kalau you download directly, tak ada editing, tak jadi tak boleh. And if possible, new drawing in Illustrator mesti ada clipping mask punya object. Why should this be included? Sebab saya akan check juga all those files, PDF yang you hantar, and also your Illustrator file, the AI file. Gradient object, gradient kita belum tengok lagi. Button, ini apa benda ni sebenarnya ni? This is using the Flip HTML. Flip HTML ini you tekan ni terus jadilah ni. Okay. Puppet Warp kita pernah buat itu. Puppet Warp. Text document, Microsoft Word, and correct file format, PDF ataupun SWF. Yang ni. Right. So SWF ni, button apa semua ni, jangan risau sangat lah. Tak perlu risau. It's very simple. You just go to here, Flip HTML. Yang ni saya tak pernah cerita lagi dalam kelas. Ni, fliphtml5.com. Just sign in dan masukkan PDF juga sini. Nanti linknya bagi kat saya. Kalau you dah masuk sini, dia akan buat terus straight away jadi macam sebuah buku. Yang itu terus dapat lah. Yang tadi tu apa nama? Button, hyperlink, audio ke, page transition ni semua dah ada, animation semua dah ada. Kenapa? Mari tengok jadi apa. Tu, bak. Ni dijadikan video lah, bukan video. Tu dah ada lah audio ni. Okay. Tu ada animation ni. Jadikan Flash HTML5. Everything settle. Ni saya dah bagi short form, shortcut. Bagi shortcut untuk you buat. Jadikan dia Flip HTML5. And then, ini free lah, jangan risau, free. Dan juga bagilah saya punya, dia punya link pada saya masa submit. So I need 3 items. The HTML, the Flip HTML, the PDF file, and also the AI file. Okay.
So macam ni, baik saya tulis dah siap-siap. Okay. Project okay. Please upload PDF and AI files including the flip HTML5. Okay. So due date dia 12 Julai. Okay, assignment submission 100 marks. Semua orang kena hantar lah. Itu Ada soalan ke pasal flip HTML5? Yang penting kena siapkan dulu PDF-nya. Kat sini. Sini boleh dah guna. Jangan beli pula. Kalau beli, sian pula kan, nak cost lagi kan. Sebab tu storage dia 20 gig. Banyak kecil, besar juga. Upload limit 5. Jangan pula nak try banyak kali. Lepas tu, tak jadi dah. Tak boleh, dah habis kuota. Sebab dia free. Yang free ni. One users only. Page limit dia 500. Nampak? Including the bookcase. Macam tu. Yang lain semua tak ada feature lah. Sebab free version okay. So ni flip HTML5. Right. Okay. So before we go, we wanted to use the gradient effect. Apakah gradient ni? Gradient ni effect yang kita boleh buat pada objek lah. Contoh kita nak gunakan gradient color. So kita pilih lah color apa kita nak. Contoh saya klik pada kanan ni, warna yang dah sedia ada. Contoh lah. Kalau kita nak adjust, kita klik pada ni, properties ni. Klik je kat dia. Kita boleh ubah color kat sini. Contoh. Double klik kat sini. Nampak? Dia akan keluar color. Kalau color kat sini macam sikit, you cari kat sini. Sekejap sikit sangat color dia. Cari kat sini. Okay, click on the palette. And then, ni lah. RGB ni. Ada banyak ni. CMYK pun ada. Sebab kita guna RGB, so you use RGB lah. Okay. So this is the use of RGB. This is the use of gradient. Dalam Word pun ada ni kalau you pernah guna. And you can adjust the intensity of the gradient color. See? Kadang orang nak buat dia atas ke bawah. Orang nak buat daripada kanan ke kiri. Kalau nak tengok mode dia, belah kanan ni ataupun belah atas ni, ni membulat, macam melintang sikit. Tu. Macam apa, subuh. Matahari kat sini. Nampak? Ni matahari ni. Okay, membulat, menegak. Buatlah. And doesn't mean that it has to be one color or two colors only. You boleh klik saja, tambahkan berapa color you nak di bawahnya. Nampak tak? Macam tu. Kalau banyak sangat, you delete lah, ada tong sampah tu. Kan aja. Katalah saya nak buatkan tengahnya warna putih. Double klik kat dia. Saya pilih warna putih. Tu.
So saya tak nak, saya nak tukar dia macam ni. Saya nak terbalikkan dia. Contohlah. Saya nak buat macam ni. So dah jadi lah. Okay. So this is the use of gradient color. You can also use this gradient color for text. Okay, kita buat satu lagi text. Saya buat ayat restricted access. Saya guna tulisan lain. Saya guna Futura. Tapi macam ini saja kita tak boleh edit. So kita kena create outlines. Kita kena create outline. Bila jadi outline baru kita boleh tukarkan color dia. Ambil gradient tadi. Tekan je gradient type yang nak. Dia akan terus tukar. Color macam mana. Okay, macam ni. They are using single outline of each. So setiap satu menggunakan warna yang tersendiri. Cuba kita letakkan dia sebagai sekejap, sorry. Okay, asyik. So mestilah dia jadi sebuah outline sebelum kita jadikan dia gradient. Kalau tak, memang dia tak mahu jadi. So macam tadi saya gunakan ini kan. Kita boleh juga guna eyedropper ni ataupun color picker. Klik je kat mana kita nak. So dia akan jadi sebiji itu lah. Tapi tak jadilah gradientnya. Sebab ada color je. Okay. So kita pilih color tadi lah. Gradient tadi. Tu. Kita warna putih tadi. Hitam di hujung. Hijau di tengah. Putih di last sekali. So tulisan tu dah jadi gradient. So this is the use of gradient color. Kalau you tak pasti apa efek gradient yang cantik-cantik, very simple. Just Google image. Just Google gradient text effect. So ada banyak inspirasi yang you boleh dapatkan lah. Ni contohnya. So ada banyak efek yang orang pernah buat pasal gradient. Banyak contoh-contohnya. So saya tak nak lah you buat macam Microsoft Word aja nampak ni. Selekeh lah. Tak nak get ideas from inspiration. Ni bukan zaman dulu kala. Zaman dulu kala memang you kena istikharah minta idea. Memang sekarang bukanlah tak payah istikharah, tapi banyak dah idea yang orang guna. Kita boleh minta tengok inspiration tu dan kita cuba buat, adaptkan. Okay, zaman dulu tak ada, nak tengok internet tak ada. Kena cari idea sendiri. So gradient ada masalah. Okay, kita rehat dulu dalam 5 minit. Nanti kita sambung balik. Sementara rehat, you buat dulu efek yang ada. Okay.
Okay, sekarang kita sambung Right. So while googling tadi nampak ada satu design yang macam okay. So saya type je Illustrator Awesome Magazine, nampaklah gambar ni kan. Cumanya kadang-kadang kita ada gambar tapi bila kita nak buat tu ada watermark dan sebagainya. Macam ni So let us create a new one. Kali ni kita nak buat kita buat sebelah dia je lah. Tambah artwork. Artboard Tambah 2 artboard. So gambar tadi tu kita akan cuba buat macam ni. Macam nice juga ni. Nampak kemas lah. Nampak kemas. So ini yang saya katakan dengan inspirasi. Kalau kita buat pasal teknologi. Right. So kita perlukan shape-shape begini. Just look at the design and then kita lukiskan. And for today's task, saya nak you hantar yang ni, dua page ni. Okay, sebabkan kita guna gradient tadi. Okay, nampak? Right. So saya nak tukar warna dia, just use the eyedropper. Klik saja sini. Dah cantik dah. Okay, if you notice here, sini macam ada effect sikit. Tu kemudian kita buat Right, and then dia ada placeholder untuk gambar. Di bawah sini. Yang ni kita letaklah dulu stroke dia. Warna hitam. Warna dia kita letak kosong. Supaya kita tahu, ni tempat gambar Right, and then kita lukiskan shape yang lebih kurang macam ni. Tu boleh. Nak ukur sekali boleh. Letak sebelah sini. Nampaknya macam tak berapa atas sangat. Kita letak atas sikit. Macam tu kan. Sampai ke bawah. Lepas tu kita guna eyedropper ataupun tekan eye. Tekan warna dia. Cuma kat sini kalau you perasan dia guna gradient sikit. So this is the place we use gradient. Okay. Cara dia double click sini. Guna eyedropper. Tekan merah. Yang ni kita buang dulu. Ini kita guna warna hitam. Kalau macam tak hitam sangat tu, kita guna eyedropper ni, ujung sini. Nampak tak? Warna dia lebih kurang je. Tapi kita adjust lah. Sebab yang ujung ni macam terang sikit. See? Okay. So kita tengok gelap dia sebelah kanan, kita terbalikkan je warna ni. Okay. Kalau rasa macam tak cantik, tak sama, kita adjustkan lah warna tu. Kurangkan sikit ke rendah merah dia, naikkan sikit ke. Macam lain sikit merah dia ni. Tu terang sikit. Okay. And this opacity intensity ni nampak tak? Macam diamond ni. You boleh adjustkan di ke kanan. Oops. Kan tak. So kita dah jadilah macam ni. Okay. Right. So ini tempat gambar tadi. And this is the place for title. Nama dia contoh tadi Global Business Solution. Kita tiru dulu.
Besar sikit, tekan shift So kita tukarlah teks dia ni punya font. Nak guna Montserrat. Tin. Tu dah dekat-dekat dah. Bawah ni saya gunakan lain lah. Untuk kes ini saya gunakan, saya tengok Eras. Okay, saya guna Eras. Kemudian nak warna dia macam mana? Guna lagi eyedropper tadi. Tak payah pening-pening pilih warna. Warna dia. Okay. Right, tapi kita tengok global ni macam kecil sangat lah. Cuba resize pun nampak macam masih kecil lah. That's why kita jadikan dia sebagai outline. The outline, kita boleh double click kat dia dan highlight kat dia semuanya. Kat sini kita boleh tambahkan stroke. Ambil warna stroke tu. Okay. Kita highlightkan global ni dan kita naikkan stroke dia. Tu. Nampak tak? Kena double click lah dekat outline tadi, double click dan kita naikkan stroke dia. Tebal sikit ke, kalau terlalu nampak tebal tak cantik, so, kita pakai 2 point 2 pt dah nampak dah global business solution. Okay, kalau you rasa dia macam terlalu jarak, nak rapat sikit, double click dia dan you rapatkan dia. Highlight, naikkan sikit, highlight, naikkan sikit, pakai je arrow. Okay. So lepas itu dia letakkan ada tulisan, ada teks. So kita gunakan teks type tool di bawah dia sikit dan kita letakkan sebuah paragraf yang sesuai lah. Begitu. Dan tulisan dia kita kenalah pilih. For this case saya gunakan MyWrite Pro je. Tulisan dia tak besar pun, saya pilih 10. Okay. Nampak tak kadang-kadang kat tulisan dia begini. Kita tak nak ni berlaku, kita nak dia cantik saja. Pilih paragraph, use justify with align left. Dan masalahnya ada tulisan yang terputus kat sini, kita tak nak ni. Klik balik paragraph, buang hyphenation. Tak nak hyphenation, klik OK. So dia akan penuh saja tulisannya. Okay, tapi tulisan dia ni bukan warna hitam. So untuk memenuhi ruang, saya tambah saja. Jadi sebabkan dia penuh panjang. Sekejap ni. Tu nampak ada button. Button merah tu. Kita ambil je lah. Di mana teks seterusnya diletak di sebelah hitam ni. Highlight dan penuhkan ke bawah. Di sini. Nampak? So kita tinggal sambung saja. Okay, masalahnya tulisan dia bukan warna hitam. So kita kena pilih warna.
klik eyedropper lagi, tekanlah tulisan yang tak berapa nampak ni. Ni lebih kurang warna kelabu, tapi sebab kelabu dia terlalu cerah, kita gelapkan sikit, we pick the grey colour. See? So nampak kan identical. Lepas tu dia ada lagi subtitle kat bawah, besar juga. So kita buat teks di bawah. Business optimization, and then ada text. So kita besarkan dua teks ni. Okay. And right here kita tukarlah font dia ikut yang sesuai. Okay, right. But font ni dia ada dua jenis font. Satu font yang terlalu fancy, macam nak buat Halloween punya poster. Satu lagi yang formal, yang nampak cantik, nampak kemas, nampak pro. So you have to choose you nak guna tulisan yang bagaimana. Itu akan melambangkan you punya design. Kalau you jenis macam fancy-fancy, itu tak nampak pro lah. Saya tak nak you macam tu. Kita belajar subjek ni. Actually macam you guna software biasa pun dah boleh siap. Tak nak, saya tak nak yang begitu. If it is a formal magazine, so you use a formal magazine punya style. Right, so at this point, kita boldkan tulisan tu. This one, kita guna yang thin. Saya guna Montserrat. Biasanya ni confirm ada dalam mana-mana komputer. Jadi kita tukar lah mana yang berkaitan. Dan ini warna dia bukan hitam, bit grey. See? Dah hampir sama. Nampak tak? Okay. Kelabu dia saya leskan kelabu lagi. Right? Macam tu. Alignkan dia, jangan lupa alignkan, tegakkan dia. Duduk sama. Ini pun tulisannya warna lain, bukan warna hitam. Kelabu. Gelap sikit. Okay. Next one, kita gunakan teks lagi. Kali ini warna kuning orange. Why choose us? Using Arial. The font is smaller. Is 18 and bold. Okay. Then kita pick the color using eyedropper. Tengok sama tak? Dia a bit gloomy. Kita pilih lah. Sikitnya color. Okay, sebab sikit sangat, so kita pilih lah. Color nak ke orange tu. This is the color.
Okay. About text, you can also use Microsoft Word. You type dulu the button-button macam ni, and then you just copy paste kat sini ya. Okay. Saya gunakan 11. Saya tahu kalau bullet dia. This one they use white, a bit white. Okay. So our designs look like this, but dah very identical, lebih kurang sama macam dia punya. Ini maksud saya dengan inspirasi. We don't simply jump, buatlah apa yang aku rasa nak buat. No, you have to do it properly. Okay. Ada banyak sangat contoh di luar sana yang banyak yang kita boleh cuba ikut. So macam mana nak buat dengan gambar ini? Ni. Okay. So kita get one picture. Let's say I would say about business. Saya ambil gambar orang meeting ke. Okay. So ni gambar orang meeting. Di copy. Oh, besar sangat. Okay, kita highlightkan dua-duanya, tekan shift, make clipping mask. Jadi tak? Tak jadi. Dia mesti belakang. So kita arrange dia, bring to front. So path tu akan ke depan. Make clipping mask. See? Nampak tak? So gambar ni dia kita letak tadi tak betul, kita boleh edit lagi. Kita buat clipping mask supaya dia ikut je shape yang kita nak. So kita gerakkan dia, double click pada gambar yang tak siap tadi. So tak payah susah lagi dah. Right, so tadi kita design merah ni kat depan, kita design betul, kita arrange balik. Right click, arrange, bring to front. Gambar tu tak sesuai, kita gerakkan je sampai nampak apa yang sepatutnya. Yeah. Okay, so this is how you design using inspiration. So kita ada dekat sini gambar macam tulisan website. Use the text www.saya letak nama saya sendiri .com. Okay, tulisan dia sebesarkan sikit 12 and the font color is like grey, dark grey, a bit darker. Dah siap one page. Okay. So nampak, based on the inspiration, kita dah berjaya dah buat dah. Ini yang saya maksudkan dengan inspiration. You can get a lot of inspiration from internet and you boleh buatkan you punya group project. Nampak cantik, nampak kemas begini. You can use consistent design supaya nampak lebih kurang sama. That is the first page. You boleh screenshot gambar ni. Kalau nak buat nanti mudah. Saya tunjukkan dulu sementara you boleh screenshot. Kadang-kadang kita dapat yang ada watermark. Kita bukan tak boleh buat. Kita boleh buat sama macam tu. Kita guna clipping mask. Kita guna shape. We use variety colors. We use gradient. Kita gunakan logo. Kita gunakan foto. Banyak. So now I would like to create another page. And don't forget you have to submit this one today. Okay, so design kita begini. Nampak pula. So design kita begini.
first thing first yang kat belakang lah. Kita buat ni. Kita nak buat placeholder. Nama dia placeholder. Apa placeholder? Untuk gambar. Okay, gambar ni guna rectangle. I am still using the rectangle tool. Saya tak nak fill. Saya nak dia punya line saja. So, kita tahulah kat situ tempat letak gambar. And dia punya size a bit bigger. Then another rectangle. Warna kelabu tu nampak? Kita copy saja. Copy, paste. Kecilkan sikit. Tu. Kat sini kita bila kita zoom, kita nampak lah kedudukan dia tu. Rapat ke, tak rapat ke, bertindih ke. Okay, kecilkan sikit. Dia tak ada stroke. No stroke. Ini kita letak daun fill dia warna kelabu. Cerah. Lagi cerah. Dia lagi cerah. Tu. Okay. So, kita tempat gambar. And then we create another rectangle. Kalau copy paste pun boleh. Copy, Ctrl C, Ctrl V. Untuk bawah dia, warna merah tu. Kita kecilkan sikit. So, dia gunakan gradient yang sama macam ni. Macam mana kita nak buat? Very simple. Kat color dia ni. Kat color dia ni. Kita gunakan eyedropper. Nampak? Kita just gunakan yang kita dah setting tadi. So, dia just follow the gradient. Dah sama dah. Just that kat sini. Kita tekan gradient, kita adjustkan. Dia punya gelap tu macam banyak ke ujung ke tengah sikit. Macam tu. So, dia dekat dah. Okay. Right, and then another rectangle di hadapannya. Ini warna kelabu sikit. Nak copy paste tadi pun boleh, letak fill saja. Okay. Saya rasa box dia ni besar sikit. Saya highlightkan semua macam ni. Okay. Dan barulah kita gunakan ni. Kita gunakan eyedropper juga color. Gunakan color dia. Cuma kat sini kita tahu dia nampak transparent. Macam mana nak ubah transparent dia? Transparency. Opacity ni kita turunkan sikit. Berapa persen tu? Lebih kurang 90%. Yes. Okay. Nampaknya merah ni big ke? Kita naikkan sikit. Ini kita besar sikit. Atas sikit. Okay, dah dekat sama tu. Panjang sikit. Okay. Alright. So, kita dah hampir siap dengan shape-shape-nya. Sekejap lagi kita main dengan tulisan. Saya gunakan semula kotak ini. Copy paste. Ctrl C, Ctrl V saja. So, kita dapat gini. Dan kita gunakan eyedropper lagi. Cari warna kelabu ni. But the thing is, dia gunakan gradient lagi. Dia masih gunakan gradient. Box ni macam tak berapa besar macam dia. Panjang lagi sikit. Saya tekan shift, saya adjust. Okay. Dia gunakan gradient.
So kita kena tekan button gradient ni. Kita adjustkan gradient dia. Dia tak nak macam ni. Kita gunakan warna kelabu tu. Tu. Kelabu dia gelap kat situ. Ini double click. Kita ambil kelabu yang terang sikit. Nampak? Jadi dah. Kita adjustkan. Okay. Dah jadi dah kat situ. Right. Dia dah ada shape semua. Sekarang kita bolehlah masukkan gambar. Lalu kena ada picture. So one would like to go for the performance. Okay, I copy the image. Saya pastekan. Ini saya bawa ke belakang. Arrange, send to back. Sebab dia dah berada di belakang kotak hitam ni. So kita tekan keduanya, tekan shift, klik keduanya, make clipping mask. Ada nampak. So kita arrangekan kedudukan supaya nampak apa yang kita nak tunjukkan. Masih tak kelihatan. Tu. Dah ada. Terlebih pula. Okay. Alright, so kita dah ada. Now you can start creating all the text required for the second page. Lah kita boleh gunakan tulisan yang lebih kurang sama. Okay, tadi kita gunakan Montserrat. Saya pakai thin, light, headline. Warnanya kita gunakan eyedropper warna merah yang sama. Tulisan yang lebih besar. Saya ambil 30. Dan dia saya copy, saya paste, saya letakkan di bawahnya. Dan saya gunakan bold, black, tak, dia semi bold. Kita alignkan, tersusun rapi. Kemudian dia ada garisan hitam di situ. So kita gunakan line, kita pilih warna hitam dan kita lukiskan di sini. Tekan shift supaya garisan itu tegak. Nampak macam, nipis sangat ni. Jadi untuk line kita jarang guna fill, kita gunakan stroke. Naikkan stroke dia. Dia terlalu besar, kita gunakan 2 point. Okay, garisan ni letak di belakang, arrange, send to back. Okay. Headline kita dah besar, jadi saya kurang sikit. 24, yes. 28. Okay, saya gunakan 28. Ini terlalu rapat. Saya naikkan sikit. Right. Next one adalah ni headline title, space here.
Semua teks ni you can choose to change tapi bentuk tulisan tu biar nampak seperti design lah. Okay, if you notice the space between text is different, dia macam besar sikit space dia antara perkataan, antara tulisan tu, antara huruf. So saya gunakan 18. Okay, kita akan ubah dia di karakter. Kita panggil dia ni VA yang jarak ni. So kita naikkan dia. Nampak tak dia bergerak? So tulisan dia adalah kelabu. Okay, sama juga. Saya copy paste. Space here. Dikecilkan tulisannya. Saya gunakan 9. Dan dijarakkan setiap huruf tu. Letak 100 kot. 200. 200. So kita alignkan dia bersama. Macam lagi besar saja space dia. Karakter dan VA ni kita naikkan lagi 100. Yes. Alignkan. Salah. Okay, now the headline is ready. So kita bolehlah mulakan dengan yang bawah. Okay, your headline. Kita copy paste. Why choose us? Your headline. Kita gunakan eyedropper warna merah tadi. Masalahnya digunakan sama dengan warna ni. So kita guna warna merah ini. Right. Dan juga sedikit teks di bawahnya berbentuk paragraf. Tulisan ini terlalu besar. Saya pilih dia 9 with the color of a bit grey, dark grey. Oh, terlalu besar. Okay, dan dia ada logo-logo lah kat situ. So this logo you can download from the internet, tak ada masalah. Kat sini saya tak nak buat, saya cuma buat circle saja. Saya gunakan stroke. Saya tak nak fill, saya gunakan stroke. Okay, supaya nampak. Saya gunakan 2 point stroke. Copy paste. Kalau untuk shortcut, tekan alternate, dia akan terus jadi 2. Senang kan, laju kan. Tekan je alternate, klik drag, dia terus jadi 3, terus jadi 2. Right. So besar sangat ni, saya punya besar. Cepat sikit. Okay. Dan kita ada lagi satu simple text ni, simple text space here. Saya gunakan ini. Tekan alternate saja, letak terus, bukakan putih. Kita kecilkan tulisan, kecil lagi.
Dia ada gambar situ. Jadi kita masukkan. Right. Kita ada ini tadi. Copy paste. Brand. Dan kita ada company name. Saya tekan alternate alternate. Drag saja. Jadi. Ini kan dia italic. Online. Right. Okay, with the line. Alternate lagi. Tarik saja. Kali ni kita panjangkan sikit. Tekan shift untuk dia tegak. Kita gunakan 1 point. Sebab nipis sikit. Okay. And then kita gunakan text untuk paragraph. Dan di bawah ni sedikit saja. Tulisan dia sama juga, masih gunakan warna dark grey. Okay. Saya alternate sebab saya nak guna ni di bawah. Sini warna putih. Nampak tak dia guna warna putih. Dia besarkan, saya gunakan 36. Teknologi. Saya alignkan kanan dan masukkan dalam ruangan. Saya alternate, saya tarik bawah untuk tahun. See, ada pula QR code. Dia boleh buat QR code sendiri, tapi untuk hari ini saya ambil yang ada je. QR code boleh gunakan QR code Google QR code generator tu. Copy image dan paste. Alright. So, sudah siap. Okay. Kat sini ada gambar bumi. Kalau nak masukkan boleh juga. Transparent globe. Globe pula. Nampak ni. Transparent tak? Oh, ni tak. Ni pun tak. Tengok yang clear background. Kadang-kadang kita ada tipu. Apa? Saya ambil ni. Kita boleh trace image dia. Gunakan Adobe Illustrator. With big. Okay. Dan kita image trace. Okay. Osh. Terus tak nampak. Saya guna 3 color. Harap dia detect kita punya bentuk globe.
Okay, jadi tag. Dan kita klik expand sebelah kanan ni supaya kita boleh buang background putih. Double klik sampai dapat putih tu, delete. Lepas tu double klik balik semula. Nak buang tapak dia tu. Bayang-bayang dia. So kita dah dapat globe dah tadi. Letak di belakang dia. Macam mana letak? Kita resizekan. Kemudian kita transparentkan dia. Saya letakkan 45%. Kemudian semua yang sepatutnya berada di depan, saya sibuk ada ni. Kita klik dulu. Kita klik arrange, bring to front. So dia berada di belakang dah. Okey. Sekarang grup sudah berada di situ. Nampak? Grup kita lagi cantik dari dia. Okey. Sudah siap. Once you completed designing all of this, text semua jadikan outline. Okey. Untuk itu, ada tak apa-apa soalan? Ada soalan? Dah live meeting pun ada. Ada soalan tak? Dapat tak saya tunjukkan tu, korang record kan? Ke semua tak tengok pun kelas hari ni? Dapat kan? Dapat. Saya tahu biasanya korang record kan? Kalau kawan record, minta kat kawan lah. Kalau korang tak record. So sebenarnya basic saja, simple, sangat simple. Kita cuma tengok orang punya design, kita suka, okay lah kita nak design macam ni lah. Dan kita just follow. For example, you wanted this design untuk you punya assignment. Boleh, tak ada masalah. Saya boleh katalah you suka yang design macam ni, ada harapan lah dapat markah banyak. Sebab apa? Sebab dia properly arrange. Dengan text dia, dengan colour, dengan design. All the effects of Illustrator. Okay. So now you can see the design is very identical. Right? Okay, untuk yang design ini, you kena submit jugalah. Okay. Create dia punya task now. Panggil dulu magazine layout. Please upload your PDF here. So yang neon text pun sama Apa dia? Yang tadi yang mula-mula yang buat neon text tu. Text tu, sekali yang gradient semua tu. Oh, jangan lupa tulis nama. Okay, jangan lupa tulis nama. Tulislah nama kat bawah ni.
So saya tahulah siapa punya. So at least you dah tunjukkan saya, you belajar macam nak buat neon punya effect. The outer glue tu, gradient and gradient text. And the layout right here. Okay. Oh, dia kecil je company name ni. Okay. Kecil je company name. Right. Dah. Right, so I will be here until the end of the class. Kalau ada soalan, just tanya saja. Tanya pasal submission hari ni ke apa ke. Okay?